Hai anak-anak murid cikgu, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran pendidikan moral di dalam unit 9 dengan tajuk kecilnya adalah nama negara kita pelihara. Jadi sebelum itu, marilah kita mengetahui apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kita dapat menyarankan cara mempertahankan nama baik negara. Yang kedua, kita dapat merungkaikan kepentingan mempertahankan nama baik negara. Yang ketiga, kita dapat melahirkan perasaan apabila mempertahankan nama baik negara. Dan yang keempat, kita dapat mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik negara. Cikgu akan bacakan email yang dihantar oleh Vanisha kepada rakannya yang berada di seberang laut bernama Kurniati Kamalia. Jadi anda perlu dengar dengan teliti. Sahabatku Kurniati, terima kasih kerana menghantar email kepada saya. Saya di sini sihat sejahtera dan diharapkan Kurniati begitu juga. Gambaran yang Kurniati peroleh tentang Malaysia kurang tepat. Kami di sini hidup aman, damai dan penduduknya saling menghormati dan bekerjasama. Cuba Kurniati fikir, sekiranya Malaysia tidak aman, mengapakah bilangan pelancong yang berkunjung ke Malaysia semakin meningkat? Lihatlah statistik kehadiran pelancong asing ke Malaysia yang saya sertakan ini. Sumber ini saya dapati dari Tourism Malaysia dengan kerjasama Jabatan Imigresen, iaitu jumlah pelancong asing ke Malaysia dari bulan Januari hingga Julai 2014. Saya juga sertakan gambar tempat-tempat menarik di Malaysia. Datanglah dan lihatlah keamanan yang kami kecapi sehingga kini. Sekian dahulu. Saya teruja untuk menunggu kunjungan Kurniati sekeluarga ke Malaysia. Malaysiaku aman sejahtera. Terima kasih, sahabatmu, Vanisha. Ya, anak-anak murid cikgu, di sini ingin cikgu bertanya kepada anda, bagaimanakah Vanisha mempertahankan nama baik negara? Okey, di sini cikgu ada memberikan 3 fakta mengenai bagaimana Vanisha mempertahankan nama baik negara. Dan pertama adalah ia sememangnya tanggungjawab semua warga negara Malaysia. Vanisha membesar dan tinggal di Malaysia bukan hanya 2 atau 3 hari, tetapi menjangkau 12 tahun. Tidak sepatutnya dia mengabaikan tanggungjawabnya sebagai rakyat Malaysia, seperti dia berasa bertanggungjawab kepada ahli keluarganya. Dengan itu, dengan mempertahankan nama baik negara, ia menunjukkan bahawa Vanisha telah pun menjalankan tanggungjawabnya sebagai warga negara Malaysia. Dan yang kedua adalah dengan mempertahankan nama baik negara ini tadi, Vanisha cuba untuk mengharumkan nama negara akibat daripada disalahertikan oleh orang-orang lain. Sebagai rakyat Malaysia, dia seharusnya lah mengharumkan nama baik negara apabila dia ketahui masyarakat luar cuba memburuk-burukkan negaranya. Tindakan memberi fakta yang tepat tentang kedudukan Malaysia dapat menjernihkan keadaan dan mengharumkan semula nama Malaysia, supaya orang luar tidak tersalah anggap dengan Malaysia yang mungkin diakibatkan
kabar angin yang tidak betul. Dan yang terakhir yang ingin kongsikan bagaimana Vanisha mempertahankan nama baik negara ialah tidak memburukkan nama negara. Sebagai rakyat Malaysia, Vanisha tahu akan pergolakan apa sebenarnya yang telah berlaku di dalam negara. Tetapi itu tidak bermakna dia boleh dengan sewenang-wenangnya memburukkan nama negara. Jika ada orang luar mula memburuk-burukkan nama negara, dia tidak sepatutnya menyokong atau mempersetujui segala kabar angin tersebut. Maka sebagai rakyat Malaysia, Vanisha sepatutnya menepis segala prasangka buruk terhadap negaranya. Dan inilah yang telah dilakukan oleh Vanisha di dalam emailnya kepada rakannya. Dia telah cuba menepis segala tanggapan buruk terhadap negaranya Malaysia. Mai, sini kejap Mai. Ya, Mak. Mai, bendera ni mai jaga elok-elok ya. Okey, Mak. Terima kasih, Mak. Dapat bendera. Dapat sini. Kain apa ni? Jadi bodoh apa ni? Bendera. Macam mana bendera ni? Itulah peristiwa yang mengajar saya tentang pentingnya kehidupan. Peristiwa yang telah memberi kesan yang mendalam pada diri saya sebagai seorang rakyat Malaysia. Adakah tuan dan puan tahu betapa pentingnya bendera Malaysia, iaitu bendera jalur gemilang? Ini bukan kain semata-mata. Inilah kain azimat negara. Inilah identiti kita. Saya menyuruh pada seluruh rakyat Malaysia, marilah kita bangun dan sedar untuk pertahankan kemerdekaan negara kita. Kerana itulah kita satu Malaysia. Ya anak-anak, bagaimana perasaan anda apabila menonton cerita tadi? Apa yang cikgu dapat terangkan di sini, ada beberapa perkara yang baik untuk kita ikuti dan ada beberapa perkara yang sepatutnya kita jauhi. Yang patut kita contohi adalah seperti budak lelaki. Yang pertama, dia telah menjaga bendera itu dengan baik. Begitu juga dengan seorang murid perempuan yang terjumpa bendera di atas pokok dan cuba menyelamatkan bendera itu. Tetapi di dalam kedua-dua situasi ini, benderanya terbang
Okey, terbang pergi ke tempat lain. Dan perkara yang tidak baik adalah terhadap dua orang murid, di mana yang pertama telah mencampakkan bendera tersebut dengan memberikan kata-kata yang kesat. Begitu juga murid yang kedua, dengan kata-kata kesat melemparkan bendera tersebut. Yang ini adalah perlakuan yang tidak elok untuk kita ikuti. Jadi di sini sekarang, berdasarkan aktiviti lakonan tadi, anda perlulah lengkapkan raja berikut. Jika diandaikan anda berada di situ, bermaksud di dalam situasi video tadi, kamu ternampak jalur gemilang terjatuh di atas lantai. Jadi, apakah tindakan yang harus anda ambil? Jadi, sebagai contohnya, cikgu memberikan tindakan seperti ini. Tindakan yang saya ambil untuk mempertahankan nama baik negara adalah dengan mengambil bendera tersebut dan meletakkannya di tempat yang betul. Okey, yang kedua, apakah kebaikan mempertahankan nama baik negara? Untuk yang ini kita pernah membincangkannya dan di sini cikgu menyenaraikan dua. Okey, kebaikan mempertahankan nama baik negara. Yang pertama, dengan mempertahankan nama baik negara, kita dapat mengharumkan nama baik negara, dan seterusnya, yang kedua, kita dapat menjaga maruah dan kedaulatan negara. Seterusnya, tekad saya untuk mempertahankan nama baik negara. Yang ini cikgu tak bagi. Sebab cikgu nak lihat sendiri bagaimana anda meluahkan perasaan anda bagi memberitahu kepada cikgu tekad anda untuk mempertahankan nama baik negara. Begitu juga yang ini. Bagaimana anda meluahkan perasaan anda apabila mempertahankan nama baik negara. Ya anak-anak, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, ada tugasan yang perlu anda lakukan. Dan tugasan itu adalah sila jawab soalan di dalam buku teks di muka surat 83. Ada dua soalan. Sila jawab kedua-dua soalan, 1 dan 2. Dan di muka surat 84. Cuma jangan jawab soalan di mana anda perlu melakonkan situasi. Itu tak payah buat. Anda terus ke soalan yang berikut. Anda boleh merujuk video ini bagi mendapatkan jawapan-jawapan bagi soalan 1 di muka surat 83 dan soalan di muka surat 84. Soalan kedua di muka surat 83, itu anda kena buat sendiri kerana ia memerlukan anda untuk melahirkan perasaan anda sendiri. Jadi setelah lengkap tugasan anda, jangan lupa hantar kepada cikgu. Ya anak-anak, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Nasihat cikgu, jadilah bangsa yang cintakan tanah air, yang sentiasa mengharumkan nama negara. Stay at home. Thanks for watching and have a great day. Bye.